Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Salam sir. Okey, sepatutnya waktu sains, tapi sebawa sains tu ke minggu depan. Sebab mungkin minggu depan atau minggu satu lagi AdMed pula akan cuti. Mungkin nanti saya bagi tahu kemudian. Okey. Jadi mungkin ramai yang tak perasan ni jadual ni. Okey. Tak apalah, tak perasan pun. Saya kena teruskan kelas juga. Alright. Okey. Okey, dalam soalan seterusnya, dia suruh cari persamaan tangent. Persamaan tangent. Okey. Persamaan tangent. Okey, kalau persamaan tangent, kalau kau tengok balik nota yang saya dah ajar sebelum ni, ni tangent. Ni yang garis ni. Garis lurus ni adalah tangent. Kita panggil dia tangent. Okey. Tangent. So, kalau dibagi persamaan lengkung, korang kena cari daripada persamaan lengkung tu, korang kena cari dia punya kecerunan. Okey. So korang kena cari dia punya kecerunan, barulah korang akan buat dia punya dapat kecerunan, barulah korang akan buat dia punya persamaan tangent. Sekejap saya check balik korang punya buku teks ada belajar tak topik tu. Okey, macam sekejap saya nak tengok jawapan dia. Okey, so nombor 6 ni saya tinggalkan dulu sebab korang tak belajar lagi satu topik tu iaitu topik pembezaan. Pembezaan sepatutnya masa form 5. Okey. So korang tak belajar lagi ni. Pembezaan, lepas tu pengamiran. Okey. So saya simpan. Tapi ada kena-mengena dengan apa yang korang belajar, tapi kita sebab dia nak cari dia punya kecerunan kena buat pembezaan. Okey, saya tinggalkan dulu. Okey. Sekejap ya, saya nak tengok balik mana tadi. Sebab ni memang ada campur-campur juga dengan form 5. Sebab tu saya fungsi persamaan cancang koordinat vektor dan sensitif.
Okey, yang ni form 5, simpan dulu. Simpan dulu. Alright. Okey. Tak apa Daniel. I know you on the highway. Okey. So, cuba tengok soalan ni. Kita nak buat apa agak-agaknya? Siapa tahu nak buat apa ni? Tak tahu? Tak nak cuba? Tak pasti? Sorry. Log. Yes, betul lah log. Tapi yang ni, ringkaskan dulu. Okey. So, 10, 2x tambah 5 sama dengan 100 4x tolak 1. Okey. Kalau korang tengok, korang tak boleh selesaikan, kita kena buat log. Tu saja. Ke Ya? yang tu 2x tambah 10 kan sebab darab. Ya. Aduh. Okey, ni 10. Ni 100. 4x tolak 1. Okey, kita ringkaskan. Kalau dulu saya tulis LG je. Tapi saya biar je saya tulis log 10 2x tambah 10. Yang ni log 10 100 4x tolak 1. Sebenarnya korang tak perlu tekan button log pun tak apa. Sebab okey, nanti boleh tak yang 100 tu sejadikan dia 10 kuasa 2 boleh tak? Yang ni. Boleh. Boleh kan? Macam tu. Tak payah tekan calculator langsung ni. Nanti korang tengok ya. Okay, so nanti saya tak nak ringkaskan. Saya takkan ubah ke depan selagi yang kuasa tu belum diringkaskan. Tu style saya. Cara buat dia tu kena, maksudnya relax-relax lah. Jangan terus nak tukarkan dia kan. Okay, ni jadi 8x tolak 2. Okay, so bawa ke depan. Ini pun bawa ke depan. Jadi 2x tambah 10 log 10 8x tolak 2 log 10. Okey. Okey, yang tak bulatkan merah ni, nilai dia berapa? 1. Yes, 1. Okey, tak payah tekan calculator kan? So, 2x tambah 10. Okey, saya buat juga 1 tu supaya korang nampak dia jadi apa. Okey, 1. So, buat ke sebelah. 2x tambah 10 sama dengan 8x tolak 2. Okey, Iman. Sambung Iman. Iman, bawakan x tu ke tempat yang lebih besar. Okey.
8x tolak lah. Okey, kita dapat X sama dengan 2. Okey, jom tengok jawapan. Betul tak X sama dengan 2, nombor 15. Tu X sama dengan 2. Okey. Oh, kejap. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, kalau tak ada saya teruskan Alright. Okey, suatu kultur bakteria menggandakan bilangannya setiap 6 jam. Bilangan bakteria dalam kultur itu selepas X jam diberi oleh persamaan Y sama dengan 2 kuasa X bahagi 6. Berapakah bilangan jam yang diambil oleh bilangan bakteria untuk mencapai 1024? Okey. Itu untuk setiap 6 jam. Okey. Berapakah bilangan jam yang diambil? Okey, saya nak simpan dulu soalan ayat ni. Nanti saya akan bagi kemudian kat korang soalan ayat ni saya tinggal dulu. Saya nak asas dahulu untuk korang. Contohnya 17 ni. 17 dengan 18 ni soalan-soalan asas. Saya nak fokus soalan asas dulu. Okey. Okey, bila kita buat soalan log, sebab penting ni saya nak terangkan log tu nak ke mana-ke mana. First kali korang kena kumpulkan log tu di satu tempat dahulu. Maknanya kalau dalam kes ni korang kena bawa dia ke kanan lah. Elakkan negatif berada di depan Maksudnya apa berlaku? Dia akan jadi log 16x tambah log 4x. Alright. Okay, sampai sini semua boleh faham? Boleh. Okay, boleh Okay. Okay, sekarang ni saya nak jadikan semua tu log 4. So apa berlaku macam ni? Kita penukaran asas kita panggil log 4x log 416. Okey. Okey, tambah log 4x. Lepas tu ni jadi log 4. Okey. Nanti korang faham lah kenapa sebab log 4 sebab sebuat macam pemecahan pecahkan dia kepada asas. Okey, jadi apa berlaku kat sini? Log 4x ni akan jadi log 4 16. Okey, dia ada dua cara kat sini. Okey, tapi yang ni saya nak tukarkan 16 tu kepada 4 kuasa 2. Okey, tambah log 4x sama dengan 1. Alright. Okey, tu kita boleh asingkan lagi, ringkaskan lagi. Okey, jadi 2 log 44. Okey, log 44 ni sama dengan berapa ya?
Log 44 tu sama dengan berapa? 1. Yes, 1. Ni sesempat ajar masa korang datang. Okey, ni problemnya bawah dia tak sama. So ini 1 ni kena darab 2. Ni pun kena darab 2. So apa berlaku? Log 4 X tambah 2 log 4 X per 2. Bawa ke atas. So ni darab korang akan jadi 6 sama dengan log 4 X tambah, bawa ke atas sini, log 4 X kuasa 2. Right? Okey, sekarang ni korang nak keluarkan log, dia akan jadi, pindahkan log, dia akan jadi anti log. Macam ni, 4 kuasa 6 ataupun log 4 ni bawa ke sebelah. Bukan bawa ke sebelah, dia macam faktorkan macam ni. Bila korang faktorkan, tambah dia akan jadi darab. Darab dia akan jadi tambah. Macam ni. Okay. So ni 4 bawa ke sebelah jadi 4 kuasa 6 X kuasa 3. Okay. 4 kuasa 6 sama dengan berapa? 4 kuasa 6 sama dengan berapa? 4096. Okay, 4096. Okey, pindahkan kuasa 3 ni ke sebelah. Korang akan dapat punca kuasa 3 4096. Berapa jawapan dia? Okey, berapa jawapan dia? Punca kuasa 3 4096, berapa jawapan dia? 16. 16. Alright, jom tengok jawapan betul tak? Memanglah kalau korang tengok jawapan dia pendek je. Okey? Okey, tak sama macam sebuat lah. Sebab tu ada beza. Alright. Hai, 16 orang je. Okey, ada soalan tak untuk yang tadi tu? Sir, Ya. yang belah kanan atas sekali tu sir faktorkan Belah kanan atas sekali. Yang 6 sama dengan tu. Ni. Faktorkan. Oh, okey sir. Tapi kita tak panggil faktorkan ni. Kalau dalam log kita tak boleh panggil difaktorkan. Kita panggil pertukaran hukum. Dia pertukaran hukum kan. Kalau macam ni. Kejap Log 10A tambah log 10B dia sama dengan log 10 A darab B. Ni Iman. Ada ni dalam hukum. Okey? Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada.
Okey. Tak ada Oh, senyap je ni. Aduh, yang lain-lain ni mana pergi ni? Balik kampung ke? Alright. Okey, konsep dia sama. Kita nak pindahkan. Menarik. Semua log 3 Okey. So dia dah bagi soalan kat sini. Jadi saya pindahkan log ni ke sebelah kiri So apa berlaku? Okay, tolong kalau tak faham tolong bagi tahu penting untuk korang faham. Kadang-kadang kita tak dapat nak ulang lagi dah. Okey, faham terus. Okey, boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, semua boleh faham Betul Alright. Boleh. Okey, seterusnya semua dah log 3. Jadi bahasa biasa kita panggil fakturkan lah. Sebenarnya kita panggil dia pertukaran hukum. So kalau tambah kita akan darab. Sebelum terlupa. Ada saya terlupa lah. Saya lupa buat apa dulu. Siapa perasan? Yang 2 log 3x tu. Yes, kena bawa ke atas. So dia jadi log 3x kuasa 2 sama dengan 2. Okey, ada siapa-siapa ada kelas ke petang ni? Iman ada kelas ke hari ni petang ni? Tak ada? Tak ada. Okey. So, jadi macam tu dah. Sekarang baru kita panggil fakturkan lah. So, kalau tambah, kita akan darab. Kalau tolak, kita akan bahagi macam ni. Alright. Okay. 3 ni nak pindahkan ke sebelah, kita panggil anti-log. Okay. So, seringkasku dulu dalam kurungan, jadi macam ni. Okay, 3 kuasa 2. Okay, ni ada 2x, atas ada 1x potong. So, tinggal 1x saja. So, y kuasa 3 per x sama dengan 9. Okay, dia nak tukarkan x dalam sebutan y. Bermakna, pindahkan x tu ke atas dahulu. So, akan jadi y kuasa 3 per sama dengan 9x. Pindahkan 9 ke sebelah, x sama dengan y kuasa 3 per 9. Okey. Y kuasa 3 pula Kuasa 2 tu. Kenapa jadi 3? Okey, tengok betul-betul. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak. Tak Okey, kita teruskan Okey, saya sangat berharap korang faham. Okey, nombor 19 ni adalah bab form 5. Okey, saya terlupa nak beritahu korang ada yang bab form 5. Saya tak perasan, sorry 20 ni pun bab form 5. Sekejap. Perubahan hampir. Ini adalah
Itulah. Okey. Tentukan sifat punca kuadratik dan selesaikan persamaan itu dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, sifat dia tu macam mana sebenarnya? Dia nak sifat apa tu? Okey, jom kita tengok sekejap. Sekejap, saya tengok jawapan dia apa sebenarnya dia minta. Alright. Okey. Sifat dia macam ni. So korang kena ambil ni, korang tukarkan dia dalam bentuk am iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So a dia sama dengan 2, b dia sama dengan 4, c dia sama dengan negatif 3. Okey, kita buat b kuasa 2 tolak 4 ac. Kita biarkan dulu nak sama dengan kosong atau ni, kita biarkan dulu sama dengan kosong. Kita tengok kemudian. So masukkan 4 kuasa 2 tolak 4 kali 2 kali C iaitu negatif 3. Okey, berapa dapat sebelah kiri tu? Cuba tekan kalkulator. Puluh. 40 adakah 40 lebih besar daripada kosong? Lebih besar. Yes, kalau lebih besar, dia ada 3 syarat tu iaitu B kuasa 2 4AC lebih besar daripada kosong. Bermaksud kalau dalam ayatnya kita panggil mempunyai dua punca yang nyata. Dua punca nyata. Ataupun kita boleh tahu yang persamaan ini bersilang pada dua tempat pada paksi X. Okey, macam mana? Bersilang pada dua tempat pada paksi X kalau ada garis lurus. So kita buat bentuk U macam ni. So dia bersilang pada dua tempat. Okey, untuk poin yang pertama ni faham sifat dia boleh faham? Boleh. Okey, boleh semua? Boleh Boleh. Okey. So yang penyempurnaan kuasa 2 yang ni. Okay, tengok penyempurnaan kuasa 2 punya soalan ni. Okey, tengok Tengok satu-satu. Saya akan tanya korang step by step. Okay, first faktorkan 2. Ingat sebelum buat penyempurnaan kuasa 2, depan kuasa 2 tu tak boleh ada nombor. Maksud sini akan jadi 2x. Sini akan jadi 3/2. Okay, sama dengan kosong. Okay, sampai di situ semua boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Teruskan. Okay, next. Tambah 2x. Okay, ni 2. Tambah 2/2 kuasa 2. Sebab 2 positif 2. Tolak 2/2 kuasa 2. Tolak 3/2 tutup kurungan sama dengan kosong.
Okey, ada soalan setakat ni? Tu tengok betul-betul. Tengok dulu betul-betul. Okey. Boleh faham? Saya teruskan. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Alright. Okey, saya perlukan confirmation korang Alright, next. Okey, jangan kuasakan dulu, buat bentuk macam ni dulu. Yeah. Okey, sampai step ni boleh faham? Boleh. Alright, sekarang kita ambil ni. Satu kuasa 2, 1 tolak 3/2 sama dengan kosong. Okey. Step ni okey? Okey step ni? Sir, Ya. kenapa yang 1/2 yang pertama tu kena masukkan ke dalam X/2? Tak payah apa, biar terbuka aja. Formula. Apa saja yang dalam kurungan tu yang kau dah ringkaskan, jangan kuasakan. Jangan kuasakan. Kalau kata -1 kat sini jadi -1. Kalau +1 kat sini jadi +1. Okey tak Faris? Okey. Okey. Yang ni kena ingat. Yang ni korang kena ingat. Sampai di sini step yang korang kena ingat. Oh, yang ni kena jadi macam ni. Kena jadi macam ni. Kena jadi macam ni. Okey, lagi ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, tolong tekan kalkulator yang ni. -1 tolak 3/2 dapat berapa? Berapa? -1 tolak 3/2? -5/2. -5/2. Betul -5/2 Betul. Okey. So darab. Ah, 5/2 darab 2 tinggal 5 lah. Okey, sampai situ boleh faham? Okey, sampai sini boleh? Boleh. Boleh. Boleh, okey. Okey, sebab soalan ni dia suruh buat kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kalau disuruh kena buat. Kalau korang tak buat, salah. Buat tu slow-slow ni. Nak pastikan korang faham. Okay, next. Okey. Alright. Okey, sekarang sebab nak buka kuasa 2 tu dia akan jadi 2. 1 positif 5/2. Okey, kita buka dulu. Saya buka dulu Okay, nanti korang tak nampak. Dia akan jadi punca kuasa 2 5/2. Okey, di sini kita ada 2.
Okey, kat sini kita ada X sama dengan positif 5/2 tolak 1. X sama dengan negatif 5/2 tolak 1. Okey, tolong kira yang sebelah kiri ni dapat berapa? Tiga per dua. Yang belah kiri. 3/2. 3/2. Yang belah kanan Negatif 7/2. negatif 7/2. Okey, sampai di sini ada soalan nak tanya. Kalau disuruh buat, wajib buat. Ya. Yang X tambah 1 sama dengan punca kuasa 5/2 tu punca kuasanya pergi mana? Punca kuasa dia tu sebuang tu sampah. Tak. Apalah, baru teringat. Aduh. Okay, sorry. Patutnya sini punca positif, ni negatif kat depan. Okay, tekan calculator. Okay, sorry ya. Jangan marah. Okay, berapa? Jawapan dalam apa? Kalau jawapan saya rasa dalam perpuluhan ni, dalam perpuluhan. Yang belah kiri dapat 0.2 tempat perpuluhan cukup. 581. 58. Okey. Belah kanan? Negatif 2 point. Dua point 2.58 betul tak? Betul tak? Betul Sekejap, kita check balik. Okey, betul Okey. Dia wajib guna persamaan cara ni. Tak boleh guna cara lain kalau disuruh. Sebenarnya, korang boleh guna cara ni. Okey, sekejap Sekejap, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan nak tanya? Ada Okey. Sebenarnya korang boleh buat cara ni. Tapi dah disuruh kan, kita tak bolehlah buat cara lain. Okey. Yang ni. So A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 3. So korang akan buat X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC bahagikan dengan 2A. So korang akan dapat jawapan yang sama. Ini kita panggil kaedah rumus. Okey, kaedah rumus. Okey, kita tengoklah kalau dia tak tulis ni perkataan ni, dia tak tulis, korang boleh buatlah mana korang suka. Ingat 4 markah. Jadi korang tak boleh tekan kalkulator lepas tu tulis jawapan. Tak boleh. Kena ada jalan kerja. Okey. Memandangkan ni jawapan dalam perpuluhan, jadi bagi korang tak bolehlah buat soalan ni dalam darab silang. Tak boleh. Sebab jawapan dia dalam perpuluhan. Kalau korang tengok pun, ni 2, 1, ni X, ni 3, korang tak boleh dapat 4. Jadi dia sebenarnya dalam perpuluhan. So guna kaedah rumus ataupun penyempurnaan,
kuasa 2. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey semua faham Faham. Faham Faham. Okay. Faham. Alright. Okey. Adakah ini soalan form 4? Kita tengok kejap. Yes, geometri koordinat. Okey, paksi X membahagikan tembereng garis yang menyambungkan titik A dan B dengan suatu nisbah. Okey, dengan suatu nisbah bermaksud ada satu formula yang saya pernah bagi tahu kat korang. Formula itu adalah midpoint width ratio. Iaitu formula dia adalah nx1 tambah mx2 bagi m tambah n. Okey, ny1 tambah my2 bagi m tambah n. Right. Okey, ni formula dia. So sekarang ni korang nak cari dia punya ratio. So labelkan dia dulu. Ni jadi x1 y1. Ni jadi x2 y2. Okey, so kita nak masukkan dalam formula yang diberi tu MWR. Okey. Titik tengah dia bagi tak? Paksi X membagikan tembereng garis paksi X. Dia kata paksi X membahagikan tembereng garis yang menyambungkan titik. Okey. Kalau se tak yakin apa yang se buat, se akan buat paksi dululah supaya nampak jelas kat mana. Okey, kalau 1 negatif 12 bermaksud dia berada kat bawah ni lah. Kalau 4 8 maksudnya lebih kurang kat sini lah. So kalau korang sambung, dia titik dia kat sini, paksi X. Okey, saya nak tanya korang. Titik apa, X atau Y, nilai dia kosong? Dia punya X ke Y kosong? Y. Y dia kosong. Okey, bermakna nanti kita akan gunakan Y lah sebab Y dia adalah kosong. Sebab kata paksi X yang membahagikan. Okey, ni balik. Balik. Okey, bermakna kita buat Y saja pun cukup dah. Tak perlu buat X. Sebab X kita tak tahu koordinat dia berapa. Kau nak buat semua boleh, tapi lebih baik korang buat Y sahaja. So MWR ambil Y saja. Okey. MWR dia tu sama dengan kosong lah. Okey, kosong sama dengan alamak, takkan kosong. Y dia kosong. Membagi tembereng garis semua nisbah. Kejap je. Okey, dia sebenarnya lebih baik lukis tengok, nampak dia kata katakan nisbah M kepada 1. Macam mana dia beritahu M kepada 1? Okey, panjang yang saya nak ceritakan ni. Okey, sekejap ya. Okey, saya nak lukis dengan tepat lah dulu bagi korang nampak lah.
Okay, saya cuba ya. Sebab saya rasa penerangan dia agak panjang ni. Okey. Kalau saya tak dapat buat hari ni, saya buat next class ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 lah kat bawah ni lagi Okey, ni 1, 2, 3, 4. Lepas tu 8 lebih kurang kat atas ni lah. Jadi, okey, saya rasa dia akan gunakan andaian Kalau ikutkan yang dibagi tu, dia akan gunakan andaian. Jadi nanti bila tu baru kita akan dapat. Nanti saya tunjukkan dulu jalan kerja. Okay. Okey, sekarang ni dijadikan n tu sama dengan 1. Jadi nisbah dia akan jadi m kepada 1. N tu jadi 1. Okey. So kita ambil tu, kita tahu kosong sama dengan n1. Okey, y1 dia adalah negatif 12. Okey, tambah m, y2 dia adalah 8. Bahagikan dengan m tambah 1. Okey, so yang ni bawa naik atas jadi kosong lah. Kosong sama dengan negatif 12 sama dengan tambah 8m. Okey. So 12 sama dengan 8m. So 12 bahagi 8 sama dengan m. So m kita kecilkan dia. Kita akan dapat 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. Okey. Sekarang ni kat sini mana satu untuk m, yang mana satu untuk n. Okey, kita tengok balik jalan kerja yang diberi tu. Nampak? Dia bagi m sama dengan 3/2. Okey. Tadi saya patah balik. Tadi kan saya kata m nisbah. Dia sekarang ni m nisbah 3/2. Tadi m nisbah 1. Okey. Okey. Jadi m tu sama dengan 3/2. Okey. So 3/2 nisbah 1. So sini tak boleh jadi 3/2. Dalam nisbah kena buat macam ni. So dia akan jadi 3 nisbah 2. Jawapan dia 3 nisbah 2. Okey, seterusnya dia suruh cari x koordinat untuk mencari titik tu. So kita dah tahu m dia sama dengan 3, n dia sama dengan 2. Maksudnya korang kena andaikan soalan ni, korang kena andaikan salah satu m atau n tu jadikan dia dalam bentuk 1 lah supaya korang boleh dapat pengiraan dia. Alright. So masukkan dalam persamaan MWR. Kita nak cari x So kita terus guna x saja, tak payah cari y. Okey, jadi n dia 2, x1 dia 1 tambah m dia 3, x2 dia 4. Bahagikan dengan m tambah n. So 2 tambah 12 bahagi 5. 12 2 tambah 12 bahagi 5. So korang dapat 14/5. Okey, dia bagi jawapan macam mana? Oh, dia pakai M dia 3/2 juga Padahal
Betul lah 2.8 sama jawapan dia. Okey, agak ni sikit tricky soalan ni, nanti kalau ada lagi kita cuba buat lagi sebab ni baru first time. Tapi nak korang ingat penggunaan formula ni, maksudnya akan ada lagi penggunaan formula ni Okay, tolong ingat penggunaan formula tu. Alright. Seterusnya nombor 23, kita nak habiskan paper 1 sahaja hari ni. Okay, dah nak habis. Fungsi kuadratik. Okay, yang ni tolong. Ini nanti saya akan tanya korang faham ke tidak. Okay, tengok betul-betul. Ini adalah titik minimum dia. Bermaksud dalam persamaan, okay, sekarang ni dalam persamaan ni dia punya tengah-tengah dia ataupun paksi simetri dia, nilai dia 1. Okay. Kalau kat sini 1 ni mewakili A ke, B ke, C? Siapa tahu? Satu tu diwakili oleh A ke, B ke, C? Ada siapa-siapa nak cuba? Tak nak cuba? A kot. Salah. Jawapan dia adalah B. Okay. C? C tu nilai dia adalah 2. Okay, senang je. Kalau kat sini positif, kat X ni positif, kat sini akan jadi negatif 1. Yang ni titik minimum titik minimum atau titik maksimum terus ambil je. 2 untuk nilai C. Okey, bukan C yang ni Bukan C yang ni. Ni titik minimum. Okey, next. Korang ada 3 ni. 3 tu adalah koordinat 03. Masukkan dalam persamaan yang kita dah buat, iaitu nanti saya gantikan dulu. X tolak 1 kuasa 2 tambah 2. Masukkan fx tu 3. A tu masukkan dengan kosong tambah 2. Alright, okay. Kalau korang tengok kat sini, A tu korang, A pula kosong. Kita nak cari A. A, X tu masukkan kosong. Alright. So 3 sama dengan A negatif 1 kuasa 2 tambah 2. Okay, 3 sama dengan A. Positif A tambah 2. So 3 tolak 2 sama dengan A. A sama dengan 1. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Yang ni soalan ni biasa sejumpa dalam SPM, dia macam ni saja. Kadang-kadang ditanya paksi simetri. Kalau paksi simetri dia, itulah ni. X sama dengan 1. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey. Boleh saya rasa kalau Pak Isa beritahu ni ada ni soalan korang. Okey. Siapa yang sekolah ni ada ke cikgu cakap apa-apa nak buat Pak Isa ke tidak? Cikgu tak cakap apa-apa? Ada. Tak ada. Tak ada, tapi cikgu ada kata nak buat SMA percubaan SMA. Percubaan apa tadi Faris?
Oh, form Percubaan 4. SMA. SME dia orang tu. Oh, kira tak ada lah MAC. Ada ke MAC? Oh, tak adalah, tu subjek agama je lah Faris? Ya. Ya, saya tak faham sangat. Okey. Sebab saya dulu sekolah kafe kan. Tak boleh, tak faham sangat sekolah agama ni. Okey. Sekolah Telok. Siapa yang sekolah hari ni cikgu tak cakap apa-apa? Cikgu kata periksa akhir tahun depan. Ya, itu dia. Itu yang saya nak dengar. So, macam mana yang lain-lain? Budak Telok, suka? Suka ada periksa akhir tahun. Oh, semua kerik-kerik Semua tak puas hati dengan saya lah ni. Fi? Okey, tak apalah. Sebab tu saya kata kita dah prepare awal-awal. Sebab tu nanti jangan lupa tengok video. Tengok video. Okey. So next soalan nombor 24 ni saya nak double check ada tak dalam copy topik. Janjang pemilihan geometri koordinat vektor. Okey, tak ada. Okey, nombor 24 ni nanti korang akan belajar dalam form 5. Tapi ada belajar dalam math. Kau pasal. Pasal tak ada perkataan mean. Lepas tu ada median. Nampak? Jika setiap nilai dalam set tu ditolak 2, nilai median dia menjadi 5pi tak per 2. Dalam matematik pun ada. Dalam matematik pun ada. Okey. Jika setiap nilai set itu ditolak dengan 2, mediannya jadi 5pi per 8. Okey, nanti satu sebab dalam NMAT dia lain. So saya tak boleh guna matematik dalam NMAT tapi saya tunjukkanlah sikit clue kat korang jalan kerja tu. Okey. Sebesarkan kita tengok sama tak dalam matematik. Okey, kita tengok dia bagi set data. Bila dia bagi mean, automatik korang akan buat macam ni. Okey, lepas tu korang ringkaskan. Korang akan ringkaskanlah darab, bawa ke sebelah, ringkaskan atas, tambah 4, tambah 9, tambah 16, tambah 24. So korang akan dapat ni. Math ni matematik ni. Okey, sampai yang 5 tambah M tambah 53 sama dengan 5P. Okey, semua boleh faham? Boleh tahu tak yang tu? Boleh faham Boleh. Boleh. Matematik ni matematik. So apabila setiap nilai dalam set itu ditolak dengan 2, median dia, okey, median dia dibagi 9 tadi. Mana median? Median dia, macam mana kau tahu median dia 9? Susun nombor tu, potong, 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 potong. So yang tengah-tengah dia adalah 9, iaitu median. Jadi apabila semua nilai dalam set tu ditolak dengan 2, median dia 9 tolak 2 adalah 7. Ni 9. Tolak 2 dapat 7. Kita tahu median dia dibagi 5pi tambah 8 per 8. So samakan dengan 7. So kau dapat pi 11.2. Masukkan nilai pi 11.2. So kau pindah-pindahkan, akhirnya kau akan dapat M sama dengan 3. Tak payah tunggu cara matematik tambahan. Okey, tak ada masalah. Ini pun boleh. Okey, sebab dalam matematik tambahan cara dia hampir sama dalam matematik. Okey? Alright. Okey, boleh faham tak nombor 24? Boleh. Boleh? Ingat ya, saya ulang sekali lagi. Saya takut nanti saya tak dapat ulang lagi soalan ni. Sebab tu saya nak, kalau tak faham, cakap tak faham. Nak ulang, cakap nak ulang. Macam tu. Tapi kalau korang nak tengok video, sila tengok video nanti. Okey, saya teruskan ya. Okey, last sekali. Dia bagi 3 bucu bagi sebuah segitiga yang bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Alright. So dia bagi segitiga bersudut tegak. Okey, kalau segitiga bersudut tegak,
Cari nilai B. Okey, saya nak guna tolonglah jalan kerja dia. Okey. Mungkin kalau macam ni, dalam kes macam ni adalah lebih baik kalau macam tadi kan. Kalau korang nampak dia terus pakai tu je. Adalah lebih baik kalau korang plotkan dia. Okay, kat mana kedudukan dia yang sebenarnya. Alright, okey, 24 seanggarkan berada di sini iaitu 24. Okey, negatif 6B kita tak tahu kat mana. Okey, 5, 10. 5, 10. 5, 10. Ni 2, 4. 5, 10 lebih kurang ke atas Okey. So, kita dah pasti. Right. Okey, ni 5, 10. So, kita dah pasti titik dia tu sekarang ni negatif 6B. Negatif 6B ni lebih kurang kat sini lah. Okey. Negatif 6B berada sama ada di sini ataupun di sini. Tetapi kita dah pasti yang dia punya nilai dia, tapi dia mestilah bersudut tegak. Kalau bersudut tegak, okey, yang ni sekarang ni A, ni B, ni C. Okey, cuma sekarang ni kita tak tahu sisi mana yang lebih panjang. Tapi kalau kita tengok kat sini, sisi pendek dia adalah AC. Maksud AB tu adalah sisi yang pendek. Okey, kalau kita tengok jawapan dia. So dia gunakan konsep teorem Pythagoras. Kan tadi saya kata BC adalah sisi yang panjang, nampak? BC kuasa 2, AB kuasa 2, AC kuasa 2. So BC, B ke C. Okey, B ke C dia dah bagi koordinat negatif 6, B. So kita nak cari jarak. Sekejap, ni formula jarak ke? Yes, jarak. Jarak antara ni dengan ni. Okey. Sebenarnya kat sini asalnya formula dia ni. Tapi punca ni dipindahkan kepada BC. So jadi BC kuasa 2 lah. Okey, jadi dia tak kuasa sebab dia nak masukkan dalam ni nanti. Kalau formula jarak yang ni, tapi punca ni dia jadi kuasa 2. Pindahkan jadi kuasa 2. Sebab kita nak gunakan BC kuasa 2. So, X2 tolak X1 ni. Negatif 6 tolak 5. Sebab tu negatif 6 tolak 5. Lepas tu B, Y2 tolak Y1 iaitu 10. Okey, ringkaskan dia dapat ni lah. Okey. Yang ni pun pakai formula jarak juga iaitu A ke B. Sama juga teknik dia. Dia pakai formula yang sama. Korang tengok X2 negatif 6 tolak 2. Nampak? Negatif 6 tolak 2. B tolak 4. Okey, lepas tu ringkaskan. Sama juga yang ni. Yang ni dengan yang ni pula. Okey, tak kisah nak dia X2, Y2 yang mana satu. Kali ni yang ni dia pakai X2 dia B dia jadi C dia jadi X2 Jadi 5 tolak 2 10 tolak 4. Okey ni. So dia ringkaskan dapat 45. So apa dia buat sekarang? Dimasukkanlah dalam BC ni. Ni BC kuasa 2. Okey. 45 ni AC. AB yang ni dimasukkan. So dia ringkaskan. Okey. Macam ni BC kuasa 2. Sebab itulah kita nak buat teorem Pythagoras, kita tahu BC kuasa 2
sama dengan AB kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Okey. Sebenarnya BC ni adalah suatu jarak. Okey. Kan BC kuasa 2. So kalau BC tu kuasa 2 tu sepindah sebelah, dia macam tu, punca. Sebab itulah kat sebelah tu ada X2, X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. Dan kalau kita pindah balik ke kiri, dia jadi kuasa 2. Jadi teorem Pythagoras ni berkaitan dengan formula jarak. Okey. So yang last kali ni serasa korang boleh nampak penggunaan teorem Pythagoras dan jarak. Jadi bila ada formula teorem Pythagoras dengan jarak, korang boleh faham macam mana nak guna dia nanti. Okey? Okey. Satu lagi soalan yang mungkin kalau korang perasan kita pernah buat, dia akan bagi jarak, dia bagi luas. Kalau dia bagi luas, kalau korang ingat, korang akan pakai formula ni. Ingat tak yang susunan nombor atas bawah ni? Ingat tak? Yang ada modulus ni? Ingat. Boleh. Ingat. Tapi kat sini kita tak guna sebab dia tak bagi luas So kalau tak bagi luas korang kena guna yang macam ni. Okey, tak apa. Ini lagi satu lagi yang jadi alert lah. Sebab saya pun jarang jumpa. Okey. Alright. Okey, itu sampai situ saja paper 1 saja. Saya tak nak masuk lagi paper 2. Ada yang tak ada lagi ni. Okey, jadi untuk paper 2, saya tak nak suruh korang buat semua. Saya bagi tahu je lah yang mana yang korang nak cuba Okey. Okey, sebab saya nak baca soalan satu-satu, saya akan tengok jalan kerja biasanya. Nombor 1 tak ada pula. Okey, nombor 1 ni tak apa. Nombor 2 ni korang kena buat ni soalan fungsi. Okey, nombor B ni fungsi Okey, fungsi kuadratik nombor 3 korang boleh buat nanti. Nombor 4 tak payah buat, form 5 punya. Okey, nombor 5 MWR tadi. Nampak ni? Boleh buat nombor 5. Nombor 6 pun boleh buat. Ada persamaan normal, M1, M2 ada guna kat sini nombor 6. Korang boleh rujuk balik. Okey, bahagian B, yang ni boleh buat nombor 7. Ni tak payah. Okey, ni pun tak payah. Okey, yang ni saya simpan Yang ni adalah sistem persamaan. Sistem persamaan. Nanti saya akan ajar. Okey. B ni pun sistem persamaan Log, soalan log. Boleh cuba nanti. Punca. Okey, soalan C ni, bahagian C ni, mungkin korang tertanya-tanya kenapa saya tak ajar indeks kan? Kalau korang tengok paper 1 tadi tak ada langsung soalan indeks. Tapi nanti ni kalau ada dalam paper 1 soalan indeks, saya akan ajar korang lah. Tapi kalau ikut kali lepas-lepas soalan indeks dekat bahagian C. Dan kalau korang perasan, dia suruh jawab 2 soalan daripada sini. Ada 4 soalan iaitu 2 soalan indeks dan 2 soalan penyelesaian segitiga. Nampak penyelesaian segitiga? Indeks. Lepas tu penyelesaian segitiga. Kalau ikutkan tahun lepas-lepas, budak tu saya suruh fokus je soalan penyelesaian segitiga. Okey, kecuali memang anak murid saya tu dia faham sangat-sangat soalan indeks. Tapi memang sebelum ni ramai sangat. Kalau ada 20, kalau betul-betul boleh buat soalan indeks ni ada seorang 2 je. Jadi macam yang 18 lagi tu saya biasa suruh buat soalan penyelesaian segitiga. Jadi apa yang saya buat? Memang sampai ke SPM saya memang fokus buat berkali-kali soalan penyelesaian segitiga ni sebab saya nak korang dapat markah penuh.
Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sebelum tu saya nak tanya korang. Kat sekolah dah belajar ke belum soalan indeks? Belum. Belum. Okey, belum so memang tunggu sekolah ajar dulu. Saya nak biar korang pening dulu. Penyelesaian segitiga dah belajar belum? Belum, baru sampai locus. Baru sampai locus. Semua belum belajar lagi penyelesaian segitiga. Okey, tak apalah kan. Tapi korang kalau macam Iman, dia baru belajar locus kan. Mesti dia dah tengok, oh ini sedarjah, oh sini dia sedarjah, oh ini sedarjah. Betul tak Iman? Iman? Kau macam tak belajar apa-apa pun. Betul-betul. Yang lain macam mana ni? Afi, macam mana sampai mana Afi? Afi dengan Haifah? Afi, Haifah? Haifah, Afi? Sampai mana kelas akaun? Oh. Tak ingat. Faris Daniel, sampai mana? Sami? Bab 7. Bab 7, jauh lagi tu. Imran? Sama locus. Locus juga. Apa GKT, Afiq Aiman, Hafiz Zakwan, Asya. Sampai mana Tak tahu. Okey, maksudnya saya dah mendahului lah ni. Tak apalah, jangan kalau macam tu saya teruskan je saya tak nak tunggu sekolah Boleh Boleh. Okey, jadi kita terus je lah buat latihan Okey. So setakat itulah. So kita hari ni korang dah habis paper 1. Jadi korang boleh tengok macam mana keadaan soalan paper 1. Okey, cuma soalan tadi dia campur sikit dengan soalan form 5. Nanti kita minggu depan kita akan buat soalan form 4 yang paper 2. So korang tengok soalan dia, nanti kita akan sambung lagi. Okey? Okey semua, bye. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.